Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada tengah hari pagi pula tengah hari ni tepat jam 12 tengah hari pada 6 Zulhijjah. InsyaAllah kita akan sama-sama live perkongsian pada hari ini bersama Cik Mahfuzah Diana. Sihat ya Cik Mahfuzah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Cik Hajah sihat? Alhamdulillah sihat. Jadi Dengan cerita ada minor accident. itulah semalam dapat ujian sikit kan. InsyaAllah kita cuba yalah ujian tu Allah bagi kita ingat kepada Allah kan. Jadi Betul. kita terima positif je lah apa yang kita terima kan. Okay, jadi kita tunggu dalam seminit atau 2 minit. Sesiapa yang nak join dah join sharing pada hari ni boleh langsung sama kita kita share ke mana-mana grup Facebook yang ada. Dan sebentar lagi kita akan mula untuk bercakap tentang ibadah korban dan krisis di Syria yang akan disampaikan oleh Cik Mahfuzah. Jadi pada bulan Zulhijjah ini adalah satu bulan yang sangat dekatlah dengan kita kan. So kita akan meraihkan satu orang kata hari raya lagi kan. Sebelum ni kita dah meraihkan hari raya. Zulhijjah ini bulan yang terakhir di dalam tahun Hijrah, dan kita akan menyambut hari raya, iaitu hari raya Aidil-Adha. Jadi insya-Allah lah kita akan berkongsi sedikit berkenaan dengan ibadah korban pada hari ini. So lagi beberapa lagi dalam 30 saat insya-Allah kita akan mula. Siapa yang dah join boleh sama-sama share lah di mana-mana group yang ada. Kalau boleh hari ni kita nak kongsikan dengan ramai orang tentang apa? Ibadah korban, kerana kita tahun ini adalah tahun yang kedua kan. Tahun yang kedua kita meraihkan Aidil-Adha di dalam pandemik kan. Jadi masjid-masjid dan sebagainya sangat banyak lah yang sekarang ni dah berubah kan. Maksudnya norma baru yang dah tak boleh buat sembelihan di masjid kan. Kalau dulu kita dapat pergi ke masjid-masjid kan, rasa macam nak rasa ada semangat aura Aidil-Adha ni, kita pergi ke masjid tengok kan, orang sembelih lembu dan sebagainya. Tapi hari ini kita dah tak dapat nak tengok sembelihan secara real. Dan dan insya-Allah lah, mungkin disebabkan itu ada hikmah-hikmah ni kita tak tahu kan. Mungkin Allah minta kita dapat kumpul duit juga kan, siapa-siapa yang berkemampuan untuk membuat ibadah korban ni. Okay, so insya-Allah tanpa membuang masa lagi, kita akan teruskan dengan perkongsian pada tengah hari ini berkenaan dengan ibadah korban dan juga krisis di Syria. Jadi insya-Allah saya akan mulakan dengan perkongsian berkenaan dengan ibadah korban. Secara generalnya, bila kita bercakap tentang ibadah korban ini, kita pasti akan berfikir ataupun maksudnya kita ni mampu ke nak buat ibadah korban kan. Mungkin kadang-kadang kita rasa kita ada lebihan duit, tapi lebihan duit tu itulah untuk duit kecemasan kan, itulah duit nak simpan emas contoh kan. Adakah itu satu kemampuan untuk kita buat ibadah korban, ataupun kita sebenarnya belum mencapai tahap kemampuan tu untuk membuat ibadah korban ni. Okey, jadi sekejap saya share skrin. Nampak tak? Tak nampak lagi. Belum tak keluar. Sekejap. Tak apalah.
Nampak. Alright. Semua tengah So loading. Okay. insyaAllah kita akan sedikitlah perkongsian daripada saya. Bila kita bercakap tentang korban kan, mestilah akan teringat ataupun satu kisah yang selalu kita akan ulang-ulang dalam ingatan kita. Mungkin kita bercerita dekat anak-anak kita kan, adik-adik kita berkenaan dengan kisah macam mana Nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran berkenaan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail kan. Itu dicatatkan dalam Al-Quran. Macam mana Nabi Ibrahim mendapat perintahan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih Nabi Ismail kan. Dan daripada peristiwa itu Allah menukarkan kerana dekatnya mereka ini dengan perintah Allah, dengan hubungannya dengan Allah kan, taatnya mereka ini, maka Allah memberi hikmah. Allah menukarkan Nabi Ismail itu dengan kibash kan. Dan itulah titik kata sejarah ataupun permulaannya bagaimana pensyariatan ibadah korban ini dijalankan ataupun diperintahkan kepada umat Islam. Jadi bila kita bercakap tentang ibadah korban ini, apakah maksud ibadah korban itu kan? Ibadah korban ataupun kita sebutkan udhiyah. So tu kita panggil Aidil Adha kan, dia ada berkaitan dengan hari raya korbanan. Jadi ibadah korban ini merupakan ibadah sembelihan haiwan ternakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya haji, iaitu pada 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kenapa kita katakan hari raya korban ini adalah hari raya yang istimewa juga? Kerana hari raya korban adalah hari raya yang mana pada 4 hari berturut-turut kita digalakkan untuk bertakbir kan. Kita takbir macam takbir raya selama 4 hari. Dan hari raya haji ni adalah satu semangat yang sangat berkobar-kobar lah. Kita selalu bila dengar takbir ni, walaupun takbir di Malaysia ni takbir yang macam Melayu kan, susah kan, tak macam dekat Mekah tu tak. Tapi kita masih merasakan semangat tu kan. Kerana takbir tu adalah satu benda yang menunjukkan kecintaan kita kan, syiar Islam dan sebagainya. Jadi sangat lagi syukur lah sebab dekat negara kita setiap masa kita tengok kalau hari raya tu atau hari raya haji ni, kita akan didedahkan dengan dengan takbir di dalam televisyen dan sebagainya, dan benda tu diulang-ulang kan setiap hari. Dengan pandemik yang berlaku sekarang ni juga, satu benda yang mudah-mudahan ada hikmah lah yang Allah berikan kepada kita kan. Jadi itu adalah secara generalnya bila kita bercakap tentang ibadah korban, itu maksud ibadah korban yang sebenar. Jadi seterusnya, apakah sebenarnya hukum melaksanakan ibadah korban ini? Adakah kita wajib kepada kita kan? Tapi sebenarnya hukum ibadah korban ini adalah sunat muakkad yang mana digalakkan dan ditutup oleh kita lah sebagai umat Islam. Dan bagi orang yang mampu tetapi tidak mahu melaksanakannya, hukumnya adalah makruh, iaitu Allah tidak menyukai. Dia tidak berdosa, Allah tidak menyukai perbuatan tersebut kan. Kadang ada orang dia yang kata beralasan kan, mungkin kita pun tak tahulah, setiap orang ni kemampuannya berbeza-beza. Ada macam saya sebut tadi lah, mungkin ada orang yang mampu setakat ni untuk menyimpan kan. Dia belum berkemampuan untuk menyerahkan sejumlah wang. Kalau kita tengok di bawah tu, satu bahagian lembu sejumlah 550. Mungkin pada mereka yang tidak kurang berkemampuan ini, 550 adalah satu jumlah yang besar kan, dan tak dapat nak keluarkan ni. Tapi apabila kita sebagai umat Islam merasakan ini satu sunat yang dituntut, maka 550 itu mungkin kita boleh rancang daripada tahun ini. Kalau tahun ini tak sempat, kita rancang untuk kita buat ibadah korban tahun hadapan, dan membuat ansuran kan. Korban ansuran pun tak ada masalah juga. Itu juga digalakkan lah. Kita tak mampu untuk mengeluarkan sejumlah wang tersebut kan. Dan kelebihan. Kadang-kadang ada orang dia rasa dia mampu tapi dia tak nak buat kan. Mungkin dia tak tahu apakah kelebihan melaksanakan ibadah korban ini. Jadi antara ada 5 kat sini yang disebutkan, 5 kelebihan. Yang pertama, ia adalah penebus dosa kecil kecuali dosa besar lah. Dan yang kedua, mendapat kebaikan dari setiap bulu haiwan korban yang kita sembelih tu kan. Contoh kita wakilkan amal tersebut untuk menyembelihkan haiwan tersebut, dan setiap bulu haiwan korban itu mendapat kebaikan dari kita. Yang ketiga, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah untuk
sabar, bersyukur, belas kasihan dan tolong menolong dan seterusnya menyembuh penyakit rohani, fizikal, mental dan sosial. Okay, semua kelebihan ni sebenarnya secara tak langsung walaupun kita lihat kalau kita nak tengok adakah benda tu betul-betul maksudnya terkesan dengan diri kita kan. Ikhlas, sabar, bersyukur, kita hanya mengeluarkan duit kan. Kita rasa okey, kita mampu keluarkan duit, tapi adakah sifat-sifat itu ataupun peribadi itu secara tidak langsung mungkin akan terkeluar kan, ataupun terbit di dalam diri kita kan. Mungkin sebelum ni kita orang yang kurang sabar dan sebagainya, disebabkan hikmah kita melakukan ibadah kurban ini, Allah memberikan kita kesabaran kan. Okay. So seterusnya, ini adalah definisi orang yang mampu melaksanakan kurban. Orang yang mampu adalah orang yang mempunyai lebihan harta sebanyak nilai harga haiwan kurban daripada keperluannya dan keperluan orang yang di bawah tanggungannya pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Okay. Maksudnya di sini, orang yang mempunyai lebihan kurban ni, mempunyai lebihan harta ni, dia duit dia lebih setelah dia belanjakan untuk diri dia dan dia belanjakan untuk ahli keluarga dia, tanggungan dia, untuk ayah dia pada hari raya haji, dan itulah dia masih mampu untuk menanggung tanggungannya. Itulah orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Jadi kita sama-sama boleh refleksi diri kita, adakah kita orang yang disebutkan dalam definisi ini ataupun kita memang orang yang tidak mampu. Okay. Jadi ini adalah hukum melaksanakan ibadah kurban bagi orang lain. Dan kita seperti kami di Amal Palestin, kita dapat banyak mesej daripada penyumbang-penyumbang yang ingin membuat ibadah kurban. Jadi mereka adalah wakil. Boleh tak saya nak mewakilkan ibu ayah saya yang telah meninggal dunia? Okey. Sebenarnya melaksanakan di sini kita dapat lihat kita melaksanakan ibadah kurban mewakilkan orang lain, yang pertama tanggungan. Kita membuat ibadah kurban bagi pihak bapa, atuk kan, boleh melakukan kurban daripada hartanya untuk orang yang di bawah tanggungannya seperti anak dan isteri. Contoh seorang suami buat korban untuk isteri dan anak-anak yang tak bersalah. Dan kedua, orang yang masih hidup kan. Orang masih hidup itu tidak boleh bagi orang masih hidup kecuali dengan izinnya. Maksudnya kita buat ibadah korban ni, contoh kita nak buat ibadah korban untuk mak kita kan, kita masih hidup, kita perlu beritahu kan mak kita, boleh tak nak buatkan ibadah korban untuk dia kan. Jadi mereka izinkan, maka bolehlah kan. Jadi mereka yang sudah meninggal dunia boleh ataupun tidak kita melaksanakan ibadah korban untuk mereka. Jawapannya adalah tidak boleh bagi orang yang meninggal dunia kecuali ada wasiat. Okey. Jadi ini adalah hukum melaksanakan ibadah kurban bagi pihak orang lain. Alright. So seterusnya ini saya singkatkan sikit lah ini adalah antara umur haiwan ternakan yang boleh dijadikan ibadah kurban. Kalau ramai orang bertanya juga kepada kita di Amal Palestin, kenapa ibadah kurban di Amal Palestin bernilai 1,900 satu bahkan ni? Dia ada beberapa sebab lah. Kerana yang pertama, haiwan-haiwan di sana kebanyakannya bersaiz besar kan? Kalau kita tengok di Palestin dan juga Syria, di tempat mereka, haiwan ataupun lembu yang akan disembelih kebanyakannya bersaiz 500 ke 600 kilogram seekor. Jadi kita boleh bayanglah berapa banyak daging yang boleh diberikan kepada keluarga di sana dengan sejumlah maksudnya dengan seekor lembu yang besar kan. Okey, ini adalah umur haiwan lah yang boleh dijadikan ternakan, haiwan ternakan dan dijadikan ibadah kurban. Alright, dan ada dua perbezaan ibadah kurban dan juga akikah ni, iaitu bila kita memberikan daging dalam ibadah kurban ini, kita mestilah memberi daging mentah kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak untuk menerimanya lah. Dan untuk akikah kita wajib memberi makanan yang telah dimasak, daging yang telah dimasak kepada orang-orang yang kita nak sedekahkan. Alright. Dan sedikit dan terakhir sekali, larangan bagi penerima daging korban, okey, yang bukan fakir dan miskin. Yang pertama, menjualnya sama ada mentah atau masak. Kita tidak boleh menjual daging korban yang kita terima sama ada ia dimasak atau mentah. Kedua, tidak boleh menghadiahkannya kepada orang kaya, dan yang
ketiga, tidak boleh menjamu daging korban kepada orang kafir, orang yang bukan Islam. Jadi ini antara beberapa orang kata perkongsian tentang ibadah korban yang sama-sama kita dapat pelajari lah, insyaAllah sedikit. Kurang-kurang kalau tak banyak pun dapat sikit lah kan. So saya dah skip sebab takut terlalu panjang, dan insyaAllah kita akan kongsikan poster-poster tadi di Facebook kita juga untuk makluman para penyumbang dan para penonton, insyaAllah. Jadi seterusnya, bila kita dah tahu tentang pengorbanan ataupun ibadah korban dan sebagainya, kita mestilah nak tahu juga kan sebenarnya sekarang ni apa yang berlaku di Syria kan. Kita selalu dengar tentang Palestin masih di orang kata dijajah kan, dijajah, dizalimi, keluar daripada rumah mereka, sekarang ni disilwan dan sebagainya. Jadi apakah krisis di Syria pula kan? Saya serahkan kepada Cik Mahfuzah untuk menceritakan tentang krisis di Syria. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. First of all, kalau kita nak cakap pasal bumi Syam kan, kita bercerita tentang bumi Syam, kita tak akan lari daripada tiga negara ni. Satu adalah negara Palestin, satu Syria, dan lagi satu Cik Hajar adalah, tak silap saya, adalah Syria, Palestin dan juga Mercy, betul tak? Apa tu? Tiga bumi Syam. Ya, betul. Kan. Jadi sekarang ni kalau kita nak lihat senario yang berlaku di dunia sekarang ni adalah kita tengok pada nyatanya yang selalu diuar-uarkan adalah negara Palestin. Kerajaan saya nak cakap the legit yang paling kerajaan yang paling benar adalah kerajaan Palestin lah. Kita tak boleh cakap kerajaan Israel itu adalah kerajaan yang betul. Dan juga ramai juga sebenarnya yang terlepas pandang tentang isu di Syria. Okey, bak kata apa sebenarnya yang berlaku di Syria kan? Bak kata BBC pada tahun 2016, Syria ni adalah the most beautiful and elegant city in the world. Kalau kita nak cakap the most beautiful and elegant city in the world, kita rasa macam wow, macam seronoknya berada di Syria, ataupun kita rasa macam nak melancong di Syria, nak melawat Syria kan. Biasanya kalau orang cakap the most sekarang ni kalau kita cakap the most beautiful and elegant city in the world, kalau kita nak cakap tentang negara Islam kan, kira negara Islam lah, kita selalu terbayangkan mungkin Dubai, sebab dia mempunyai pencakar langit dan mempunyai tempat peranginan yang menarik untuk dilawati. Tetapi sebenarnya pada 2016 BBC telah quote bahawasanya Syria is the most beautiful and elegant city in the world. Jadi sebenarnya apa yang berlaku di Syria kan? Kita kalau cakap ya ke the most beautiful and elegant city in the world, apa yang berlaku di Syria adalah saya nak tekankan di sini tentang dua isu, iaitu isu kemanusiaan dan isu salah guna kuasa yang berlaku di Syria. Okey, pada selepas revolusi Syria 1970, Presiden Syria Hafiz al-Assad memimpin Syria selama 30 tahun. Dan selama 30 tahun tu dia memimpin Syria dan dia mendapat sokongan majoriti rakyat di Syria. Dan disebabkan itu dia nak kekalkan kekuasaan dia, kekalkan kekuasaannya di Syria, maka dia mengamalkan bumi hangus. Dia mengamalkan konsep bumi hangus terhadap bandar Hama di Syria. Apa tu konsep bumi hangus kan? Yang memula mencetuskan benda tu adalah presiden dia.
Ya, betul. Uh, memulakan apa yang berlaku salah guna kuasa, kebobrokan yang berlaku di Syria adalah Presiden Syria itu sendiri. So what is bumi hangus kan? Bumi hangusnya adalah dia Presiden Syria pada waktu itu, Hafiz al-Assad, menghapuskan semua pemberontak daripada Muslim Sunni, termasuklah Ikhwan di bandar Hama. Jadi kalau kita nak tengok, maksudnya sebenarnya dia adalah seorang yang kuku besi lah kan. Apabila kita dalam satu negara tu, kita maklum bahawa akan ada pemerintah dan pembangkang. Jadi apabila kita terlalu kita tak boleh rakyat-rakyat ni tak boleh nak menyuarakan pendapat, itu adalah satu pemerintahan kuku besi. Jadi dalam situasi yang saya namakan adalah situasi bumi hangus ini, berpuluh-puluh ribu orang terbunuh dalam pembunuhan beramai-ramai di Hama. Jadi after 30 years of dia punya administration tu, dia digantikan dengan anaknya pula, iaitu Bashar al-Assad. Dan macam mana Bashar al-Assad ini memerintah negara dapat kepimpinan tu adalah salah satu salah guna kuasa. Sebab nak ikutkan undang-undang di Syria pada waktu itu, orang yang berumur maksudnya nak jadi presiden Syria kena berusia 40 tahun. Tetapi pada waktu itu Bashar al-Assad baru berumur 34 tahun. Jadi dia ubal undang-undang tu untuk fit in the situation, untuk Bashar al-Assad menggantikan ayahnya. Dan pada tahun 2005, aktivis Michael Kilo ni melancarkan deklarasi Damsyik dan menyatakan bahawa kerajaan Syria merupakan kerajaan authoritarian, totalitarian dan click-clack. Faham tak? Dia totalitarian yang bila ada undang-undang tu akan digubal untuk menyesuaikan dengan kehendak dia, pihak pemerintah, dan menyeru kepada reformasi demokratik. Dan sebenarnya Bashar Assad ni, diorang ni keturunan orang kata apa? Syiah kan? Ya, dia Syiah Alawiyat. Al-Alawi, betul. Saya ada seorang sahabat lah, orang Syria kan, warga negara Syria. Dia bercakap tentang isu Syiah Al-Alawi ni di Syria sangat berbahaya lah kan. Betul. Syiah, kalau kita tengok Syiah di Malaysia pun dah bahaya, tapi Syiah di Malaysia masih dapat sekang lagi. Syiah ni memang macam-macam, orang kata banyak mazhab dia jugalah. Kan. Dan Al-Alawi ni yang paling berbahaya kerana mereka sampai boleh menghalalkan darah Islam. Dan bila kita tengok di Syria, satu konflik yang sangat-sangat menyedihkan apabila kita melihat secara global, kita tengok pemimpin ni adalah orang Islam kan, tapi hakikatnya mereka adalah penganut ajaran Syiah kan. Betul. Okey, saya nak sambung, dan macam Cik Hajar cakap, yang pemimpinnya adalah Syiah. Dan kalau kita nak cakap, dan saya tak nak membahaskanlah bahawa Syiah ni adalah Syiah Islam ataupun tidak, sebab ia dah luar daripada pengetahuan saya. Tapi apa yang saya nak cakap adalah kebangkitan di Syria ini bermula apabila sangat menarik. Kebangkitan di Syria ini bermula apabila terdapat sekumpulan pelajar berumur 10 hingga 15 tahun telah menconteng di dinding sekolah ayat provokasi kepada pemimpinnya, iaitu menyatakan your turn next, doctor. Sebab sebenarnya Bashar al-Assad ni adalah seorang
doktor. Dan disebabkan kata-kata tu yang ditulis di dinding-dinding sekolah itu, maka ditangkapnya kanak-kanak yang berumur, kanak-kanak dan remaja berumur 10 hingga 15 tahun ini, dan membunuh kanak-kanak yang berumur 10-15 tahun yang menulis di dinding sekolah yang tersebut dan membunuh mereka. Dan apa yang terjadi adalah, dan perkara apa yang terjadi di Syria ni bukan sahaja setakat Sunni Syiah, tapi pergolakan yang berlaku di Syria ni adalah satu pergolakan yang kompleks. Ia melibatkan bukan sahaja negara, rakyat di dalam itu adalah, tetapi dia melibatkan kuasa-kuasa, proksi-proksi antarabangsa juga. Dan kalau kita lihat pergolakan yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Syria bukan, kita kena faham bahawa pemimpin dia adalah pemimpin yang sangat-sangat zalim dan kuku besi. Dan apabila berlakunya pergolakan ini, sebenarnya di Syria Syiah itu adalah minoriti, yang majoritinya adalah Sunni. Dan disebabkan majoritinya adalah Sunni, maka pemimpin Bashar al-Assad ini telah membunuh rakyatnya yang tidak menyokong kepada pemerintahan dia dan tidak menyokong kepada apa yang dia cakap. Dan disebabkan itu, berjuta-juta rakyat Syria berlindung di negara lain dan berlindung menjadi pelarian di negara sendiri. Berapa tu adalah saya nak cakap 6 juta rakyat Syria berlindung di negara lain, iaitu 3 juta di Turki, dan 2 juta pula scattered around Lebanon, Jordan, Iraq dan Mesir. 6 juta yang lain selebihnya menjadi pelarian di negara sendiri. Dan di Malaysia sendiri 3,000 pelarian Syria. Jadi kalau kita tengok menyedihkan lah kan, apa yang berlaku di Syria. Macam kalau kita tengok seolah-olahnya Malaysia ni kan, Malaysia ni ada pembangunan di sana sini, kita ada sekolah, kita ada satu pemerintah. Sebenarnya kita patut bersyukur. Pemerintah walaupun apa yang berlaku di Malaysia sekarang ni, kalau kita tengok kes COVID kan, mungkin ada sedikit kekeliruan atau kecelaruan pemerintahan, tetapi kecelaruan pemerintahan di negara kita tidaklah sehebat ataupun tidaklah seteruk apa yang berlaku di Syria. Kerana di Syria pemimpin mereka yang membunuh rakyat mereka sendiri. Kita dekat Malaysia ni kita tak ada, alhamdulillah kita tak pernah lagi dengar pemimpin kita pergi ambil pistol dan tembak rakyat dia sendiri tanpa apa-apa sebab yang munasabah. Betul tak? Jadi apa yang berlaku di Syria adalah merupakan satu kehancuran peradaban. Kita kalau tengok padang, ada pepatah Melayu menyatakan seperti padang jarak, padang terkukur. Itulah apa yang berlaku di Syria. Jadi sebenarnya apa kena-mengena Syria dengan korban kan? Semacam disebabkan korban, disebabkan rakyat Syria ni kiranya adalah pelarian, dan pelarian ni di bawah kategori fakir dan miskin. Jadi bukannya Palestin tidak menggalakkan untuk kita berkorban di negara sendiri. Malah Amal Palestin juga sebenarnya ada menyediakan, betul tak Cik Hajar, menyediakan satu korban di Malaysia jugalah untuk rakyat Malaysia dan juga rakyat Palestin di Malaysia kan. Betul. Kita dah cuba, kita dah start buat inilah tempatkan di mana-mana negeri yang dan kawasan-kawasan yang terlibat lah untuk dapat manfaat daripada ibadah korban di Malaysia ni.
Jadi Jadi bila kita cakap pasal Syria kan, apa kaitan dia dengan tadi lah macam Cik Mahfuzah kata, bila di Syria sangat ramai pelarian di Lebanon dan sebagainya. In fact, pelarian di dalam negara sendiri kan, dan mereka ni adalah golongan-golongan yang berhak mendapat manfaat daripada ibadah korban tu lah kan. Jadi kita memang di Amal Palestin sendiri, kita memang highlightkan korban yang kita buat ni adalah di bumi Syam dan juga Yaman kan. So bumi Syam ini adalah satu bumi yang Allah menjanjikan keberkatannya, dan Nabi mendoakan kan bumi Syam ni. Dan Syria ni, kalau kita sebut tentang Syria, macam Cik Mahfuzah sebut pada awal tadi, sebuah negara yang cantik kan. Dan in fact bukan sahaja cantik, tapi sebuah negara yang mempunyai banyak ilmuwan-ilmuwan Islam banyak dilahirkan di sana kan. Bila kita dengar orang ni, contoh seorang ustaz ni belajar di mana? Di Syria. Kita akan rasa ilmu ni tu sangat-sangat banyak lah. Seolah-olah bila kembali balik daripada Syria ni, dia seolah-olah ulama kan. Macam mana Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri belajar di Syria dan sebagainya. Kita boleh lihat dah sosok-sosok kubur seperti itu. Jadi satu perkara yang menyedihkan bila kita dengar musim Syria ini adalah satu benda yang kita tak dapat bayangkan kan. Saya personally, bila kita yalah sekarang ni kan sedang hangat memperkatakan tentang cerita-cerita cerita ketokohan ataupun kebangkitan Islam di Turki dan sebagainya, kerajaan Saljuk dan sebagainya. Kita dapat lihatlah bila kita menonton movie tu, kita boleh bayangkan macam mana negara-negara Islam hari ini yang dulunya berada di bawah pemerintahan khalifah sangat aman dan damai, dan ketika itu pun adalah konflik-konflik yang berlaku. Ada Syiah ni dah bermula sejak tahun 1000 yang lalu lah, daripada sekarang kan, 1000 yang lepas. Itu adalah rintitan-rintitan yang berlaku sehingga ke hari ini kan. Ia tak berlaku, contoh kita dengar kekejaman itu berlaku disebabkan tadi siapa? Bashar Assad kan. Bashar Assad atau keluarga Al-Assad. Keluarga Al-Assad lah. Tapi bila kita soroti sejarah sebelum tu, macam mana kerajaan ataupun khalifah Turki Osmaniyah yang kerajaan Saljuk yang memerintah ketika itu berhadapan kan dengan konflik-konflik itu, dan benda tu dah bermula sejak beribu tahun yang lalu kan. Jadi satu benda yang memang kita patut insafi lah kan. Kita ambil pengajaran untuk negara kita juga. Jadi so untuk penutupnya, Cik Mahfuzah, tentang korban kita ni. Korban kita ni untuk penutupnya, saya sebenarnya sedang menyeru rakyat Malaysia semua yang mana yang tak dapat sebenarnya nak buat korban, tapi tak tahu mana nak buat korban. Mungkin dah saban tahun. Macam mana? Dah akhir-akhir ni dah banyak penyertaan ditutup oleh betul. Dan mungkin saban tahun anda semua telah buat korban di Malaysia, dan apa kata tahun ni buat pula di negara lain, negara yang lebih memerlukan. Saya tak cakap Malaysia tak memerlukan, cuma negara seperti Syria ni adalah negara yang kalau betul tak Cik Hajar, setahun sekali ataupun setahun 2 kali diorang makan daging. Betul tak? Yang tahun-tahun lain kita tak tahu dia secara pastinya tak tahu mereka makan apa. Mungkin hanya makan sayur-sayur ataupun dalam keadaan sekarang yang biasa mereka makan kan. Ayam dan sebagainya tu satu makanan yang mewah. Yang tak mewah. Makanan mewah lah bagi dia orang kan. Dan itulah orang-orang Arab macam mana kan. Dia orang punya orang kata apa? Adat ataupun cara budaya dia orang kan. Makan kalau kita tengok seorang makan kambing boleh 2 orang boleh seekor kambing habis contoh kan. Mereka punya selera makan dari sudut yalah macam mana kita cakap daging dan sebagainya. Jadi kita tahulah itu adalah makanan-makanan mereka kan. Betul. Kita, kalau mungkin ada dalam Malaysia orang yang dah lama tak makan daging contoh kan. Tapi kita masih ada alternatif lain kan. Mungkin tak dapat makan daging yang fresh, kita dah boleh beli daging sejuk beku contoh kan. Betul.
di sana mungkin tak ada alternatif tu kan. Betul. Jadi saya menyerulah rakyat Malaysia untuk berkorban di Syria. Kenapa kita cakap di Syria? Kerana untuk pengetahuan semua penyertaan korban di Yaman telah tutup. Dan penyertaan di Palestin juga hampir-hampir habis. Jadi yang ada sekarang ni adalah sejuk beku dan kita nak sangat orang berkorban menyertai ibadah korban di Syria. Sebab apa yang berlaku di Syria juga patut mendapat limelight daripada kita. Betul tak Cik Hajah? Dan untuk pengetahuan para penonton dan para viewer hari ni, harga untuk satu bahagian penyertaan satu bahagian lembu korban di Syria bernilai 1,900 dan satu ekor kambing 1,900. Jadi untuk sesiapa yang berkemampuan dengan jumlah tersebut, bolehlah klik di link yang telah diberikan untuk menyertai, dan sekiranya mampu untuk harga yang lain, kita ada buka untuk satu lagi satu bahagian lembu di Syria, iaitu frozen sejuk beku yang akan disembelih pada hari raya haji nanti di Brazil dan juga India, dan kemudian kita akan sejuk bekukan dia. Kemudian pada beberapa bulan berapa ya, selalunya dalam bulan 10 insyaAllah lebih kurang kita akan agihkan ke Syria lah untuk sejuk tersebut. Jadi untuk harga sejuk beku adalah bernilai RM550 satu bahagian. Jadi sekarang ni sekiranya siapa yang berminat, bolehlah klik di link yang disediakan di dalam post live ini, dan insyaAllah sama-sama kita semoga siapa yang mereka yang menyertai ibadah korban ini diberikan, diluaskan pintu rezeki mereka kan. Dan dapatlah mendapat kelebihan-kelebihan yang disebutkan pada awal sharing tadi. So kita boleh tutup lah Cik Mahfuzah? Boleh. Jadi alhamdulillah sekian saja sharing ataupun perkongsian kita pada tengah hari ini selama 37 minit ataupun kurang lebih 35 minit macam tu. Alhamdulillah sedikit sebanyak kita mendapat ilmu dan juga kita dapat tahu kan maklumat ataupun info tentang Syria kan, apa yang berlaku di Syria pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton dan sekian saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.